Mengambil tak ni. Lihat mulai. Gitu. Apa ya? Oh, sudah menaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cek suara okey tak? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Boleh? Okey dah. Ha? Tak apa. Gambar tak penting, orang penting. Okey, insya-Allah. Okey, balik dah suara. Boleh, clear. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu pengetahuan dan mengurniakan keikhlasan kepada kita pada perkataan dan perbuatan. Kita mana? Fa'in? Mana? Tak jumpa sekarang. Okey. Wa in wudi'a bila tuhrin wajaban naz'u. Betul? Jadi katanya wa in wudi'a bila tuhrin wajaban naz'u. Jadi wa in wudi'a bila tuhrin wajaban naz'u fa in khafa fa'ala ma taqaddama wa huwa athim wa yu'idu as-salah. Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sebab yang membolehkan seseorang tu bertayamum. Jadi asalnya apabila kita berhadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, sebelum daripada kita sembahyang, diwajibkan kepada kita kena bersuci daripada hadas. Baik, alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas adalah air. Cuma kadang-kadang ada perkara yang menghalang daripada kita menggunakan air. Ada perkara yang berlaku yang mana menyebabkan kita tidak boleh menggunakan air. Antaranya adalah memang tak ada air. Antaranya adalah air saat itu untuk keperluan untuk kita nak minum. Antaranya adalah kerana sakit. Jadi masalah sakit yang menyebabkan kita tidak boleh guna air, maka ketika itu kita boleh bertayamum. Dan sebelum daripada ini kita bincang berkenaan dengan mereka yang ada pada anggotanya luka. Ada pada anggota wuduknya luka, maka apa yang diwajibkan kepada ni adalah membasuh anggota yang sahih. Anggota hak yang okey, tidak masalah. Dan tempat hak yang boleh basuh, dia kena basuh. Lepas tu tempat luka hak yang tidak boleh kena air, maka dia kena ganti dengan benda? Dengan tayamum. Kalau ada dua luka pada anggotanya, ataupun ada dua anggotanya yang luka, maka kena berapa tayamum? Kena dua tayamum. Baik. Hak ni kita nak bincang, lepas tu ada pula hak yang dibincang lepas daripada tu berkenaan dengan orang hak yang pada luka dia ada satir, ada penutup. Mungkin penutup saat itu isabah, kita cerita dah, ataupun lasuq, ataupun jabirah, kita cerita belaka dah sebelum lagi pada ni.
Maka ketika ada penutup, yang pertama sekali kena tengok boleh pecah ke tak. Kalau boleh pecah, wajib kena pecah. Kalau tak boleh pecah, maka anggota yang boleh kita basuh. Atas pembalut saat itu kita kena sapu air. Lepas tu kita kena tayamum sebagai ganti tempat yang tidak boleh kena air yang berada di bawah pembalut. Mazhab Imam Syafi'i kena buat 3 perkara. Jadi payah sikit mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi hak yang payah ni lah hak yang lebih ihtiyat, lebih berhati-hati dalam kita beribadat. Katanya wa in wudi'ah bila tuhrin wajaban naz'u. Sekiranya diletakkan as-satir, penutup, tanpa bersuci. Di asalnya kena ingat, asalnya kita kalau kita nak sapu di atas khuf, antara syarat sapu di atas khuf adalah masa kita pakai khuf kita bersuci. Maksudnya kita ada wuduk. Kalau orang tu masa pakai khuf tak ada wuduk, dia ambil wuduk, tidak boleh sapu di atas khuf. Sama juga pembalut, penutup yang menutupi luka yang berada pada anggota wuduk. Pastikan kita letak pembalut tersebut ketika kita berwuduk, supaya boleh kita sapu di atas pembalut tu. Sekarang ni, jika diletakkan pembalut tanpa bersuci terlebih dahulu, maka wajaban naz'u, wajib kena cabut pembalut tersebut. Kena buang. Maksud benda kena buang, kena tanggalkan. Fa in khafa, kalau dia takut untuk menanggalkan pembalut tersebut, sebab mungkin akan bertambah sakit, tulang akan lari, sendi akan lari, maka fa'ala ma taqaddama wa huwa athim. Dia kena buat apa hak yang telah lepas, hak yang kita cerita tu, maka ketika tu dia berdosa. Dia berdosa ni sebab dia boleh bersuci ketika meletakkan pembalut, tiba-tiba dia tidak bersuci. Dia berbeza dengan masa letak pembalut dia memang tidak mampu untuk bersuci. Faham? Contoh masa letak pembalut dia sedar-sedar. Tak ada pilihan untuk dia. Kalau ada pilihan, boleh dia berwuduk sebelum letak pembalut. Maka kena berwuduk dulu baru letak pembalut. Tapi kebiasaan yang berlaku payahlah kan untuk berwuduk kan. Jadi kalau dia boleh berwuduk terlebih dahulu, ni mengikut mazhab Imam Syafi'i ya. Kita bincang mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak menyentuh pandangan mazhab lain. Kalau kita sentuh mazhab tu, mazhab ni, jadi fiqh muqarran lah pula. Perbandingan mazhab lah pula. Kita nak faham apa hak yang dibincangkan dalam kitab Umdatus Salik ni. Jadi asalnya, kalau kita nak letak pembalut di atas luka, asalnya biar kita ada wuduk. Kalau boleh kita berwuduk. Kalau tak boleh kita berwuduk, okey, tak ada masalah. Sebab nak qiyas dengan masalah khuf. Sebagaimana khuf, kita nak sapu di atas khuf, mesti kita kena ada wuduk. Sama juga masa kita nak letak pembalut, mesti kita berwuduk. Kalau tidak boleh berwuduk, itu masalah lain. Tiba-tiba dia pergi letak tanpa dia bersuci, tanpa berwuduk terlebih dahulu, maka mesti kena cabut. Kalau dia bimbang cabut saat itu mengakibatkan berlaku kemudaratan, maka dia kena buat benda yang lepas. Macam yang kita cerita lah. Tempat yang boleh basuh, atas pembalut sapu air, lepas tu kena tayamum. Tapi dia tu berdosa. Kerana sengaja dia tidak mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum daripada dia letak pembalut tersebut, sedangkan dia mampu untuk meletakkan, dia mampu untuk mengambil wuduk. Okey, boleh faham? Maksudnya dia berdosa kerana dia meninggal perkara yang dituntut, yang diwajibkan kepada dia. Jelas kan? Kalau dia tidak mampu, dosa ke tak? Tak. Lepas tu, wa yu'idus salah. Dia kena sembahyang. Cuma, nanti selesai, baik lagi, dia kena ulang balik sembahyang itu. Kena i'adah balik sembahyang tersebut. Sebab ada kecuaian daripada dia. Katanya wala yu'idu in wudi'a ala tuhrin wa lam yakun fi a'dha'it tayammum. Dan dia tidak perlu mengulangi wala yu'idu ay wala yu'idu salah. Dia tidak perlu mengulangi sembahyang in wudi'a jika diletakkan as-satir, pembalut saat itu, ala tuhrin ketika bersuci, ketika ada wuduk. Okey, jadi kalau dia letak pembalut ketika dia ada wuduk, maka tidak perlu dia ulang balik sembahyang tersebut. Tapi syarat yang kedua, walam yakun fi a'dha'it tayammum. Dan tidak adalah pembalut itu berada pada anggota-anggota tayamum.
Okey, tengok. Jadi sekarang ni dia letak pembalut pada anggota wudu. Contoh kaki. Kaki luka, dia pun perlu kepada letak pembalut. Okey, dia letak pembalut. Dan hak yang dia letak pembalut saat ni tu, dia tidak mengambil, melainkan hanya qada yang diperlukan sahaja. Okey, boleh faham? Dia letak pembalut yang dia tidak mengambil anggota hak yang tidak sakit, melainkan hanya qada diperlukan sahaja. Masa dia pakai pembalut, dia ada wudu. Jelas? Dan pembalut bukan duduk pada anggota tayamum. Sebab kita ada anggota wudu dan anggota itu juga adalah anggota tayamum. Dan ada anggota wudu tapi dalam masa yang sama bukan anggota tayamum. Jelas tak? Maka dengan 3 syarat tersebut, apabila dia sembahyang dengan tayamum itu, tidak perlu dia mengulangi balik sembahyang. Katanya wala yu'idu, tidak perlu dia mengulangi. Wala yu'idu ay wala yu'idu as-salah in wudi'a ala tuhrin. Itu syarat yang pertama, jika diletakkan pembalut saat itu ketika suci. Walam yakun fi a'dha'i tayammum, itu syarat yang kedua. Padahal tidak adalah ia pembalut saat itu berada pada anggota tayamum. Cuma selagi jangan dia mengambil lebih daripada kadar yang diperlukan. Lepas tu ada selagi, dan jangan ada di bawah pembalut darah yang banyak. Itu di antara syarat-syarat yang menggugurkan i'adah balik sembahyang. Jelas tak, Pi? Wala man tayammama li maradin aw jurhin bila satir. Wa huru'ataf wala man tayammama, ataf pada kata ataupun ataf pada fa'il bagi yu'idu. Okay. Biasanya wala yu'idu, dan tidak i'adah, ia kembali kepada seorang. Fa'il dia dhamir mustatir. Wa huru'ataf man tayammama, ataf pada dhamir mustatir di dalam yu'idu. Asalnya lagu mana? Wala yu'idu. Lam tu dipanggil la pada wala, la tu dipanggil la taukid nafi. Asalnya wala yu'idu man tayammama limaradin. Itu asal dia. Faham? Tu takdir balik kalam. Sebab antaf situ. Dan tidak mengulangi, tidak wajib mengulangi. Mereka, yakni seseorang yang tayamum limaradin kerana sakit. Orang yang tayamum kerana sakit, tidak wajib dia mengulangi balik solat dia. Au jurhin, ataupun kerana luka, bila satirin, tanpa ada penutup, tanpa ada pembalut. Luka ada tapi tak ada pun pembalut, maka tak wajib dia kena dia ulang balik sembahyang. Okey, sekarang ni orang ni buat apa? Dia ambil wuduk sebab sakit. Kalau dia ambil wuduk akan bertambah sakit ataupun akan lambat sembuh. Contoh kan, tapi ni tidak melibatkan luka sakit, demam teruk, tak dia kena air langsung. Faham? Kalau kena air setok habis, maka dia tayamum. Dia pun sembahyang dengan tayamum tersebut. Adakah wajib dia kena ulang balik sembahyang tu? Tak. Sembahyang tu telah menggugurkan kefarduan sembahyang. Faham? Begitu juga tidak wajib ulang balik mereka hak yang tayamum kerana luka, tapi yang mana luka saat ni tu tanpa ada pembalut. Jelas? Illa man bijurhihi damun kathirun yakhafu min ghaslihi fayu'id. Melainkan orang hak yang tayamum kerana luka, walaupun tak ada pembalut, tetap kena ulang balik sembahyang. Melainkan man, mereka, bijurhihi, di lukanya saat itu, damun kathir, banyak darah yang banyak darah banyak duduk di luka dia. Yakhafu, yang dia bimbang, min ghaslihi, daripada basuhnya darah tersebut. Oh, dia takut nak basuh bahaya, takut basuh sebab mungkin bertambah sakit, macam-macam lah. Pendek kata tak nak basuh lah, tak nak hilangkan darah tersebut. Maka ketika tu fayu'id, nanti lepas daripada dia sembuh, maka dia kena i'adah balik sembahyang itu. Fayu'idu ay fayu'idus salah. Okey, jelas kan? Jelas tak? Katanya walau khafa min shiddatil baradi, sekiranya khafa, apa makna khafa? Bimbang ia, bimbang daripada menggunakan air. Bimbang daripada menggunakan air. Kerana mana bimbang? Min syiddatil barad, dari kerana bersangatan sejuk. Bersangatan sejuk. Bersangatan sejuk. Allah, sejuknya lah. Ni mungkin dia duduk di negara yang ada 4 musim. Kita tak ada sejuk mana. Pergi kamera Highland tu, sejuk.
Oh sejuk. 17 darjah Celsius baru. 16. Oh sejuk gitu, ketar gitu sejuk. Oh. Mi tu sampai ke payah nak bangun subuh sebab sejuk. Sejuk. Contoh. Faham? Kan kita pernah pergi kan? Kita buat berapa tahun dah? Okey. Jadi kita rasa sejuk dah. Apa sebenarnya tak sejuk mana lagi kalau berbanding dengan negara yang ada musim sejuk. Hak yang contoh negara-negara hak yang ada 4 musim, hak yang ada salji, oh sejuk lagi. Jadi memang bersangatan sejuk. Jadi dia bimbang untuk menggunakan air ataupun bimbang berwuduk dengan menggunakan air sebab bersangatan sejuk. Dia bimbang maradan, sakit. Mimma taqaddam, daripada apa yang telah lepas dah lah, sakit yang lepas dah. Mungkin akan menyebabkan mati ataupun hilang manfaat anggota ataupun akan terjadi sakit. Okey, hak yang kita bincang dah lepas dah. Adakah terus boleh dia tayamum? Contoh kita kata dia duduk di negara Syam. Negara Syam merangkumi Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Hidup di negara Syam. Yang mana negara Syam dia ada 4 musim. Musim sejuk, sejuk sungguh. Musim sejuk sungguh, bawah negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Memang sejuk lah, sejuk. Salji. Tahu tak salji ni? Sejuk lah. Okey. Adakah semata-mata sejuk tu boleh terus bertayamum kerana sejuk? Tak. Mesti dia bersangatan sejuk, kalau dia guna air, dia takut jadi sakit. Takut benda sakit. Lepas tu, walam yaqdir ala taskhinil ma', dan tidak mampu untuk memanaskan air. Tidak ada pemanas. Tapi zaman kita mudah kan? Gas, tak gas tu, elektrik. Tidak mampu memanaskan air. Wa tadfi'ati 'udwin, ataupun dan tidak mampu juga tadfi'ah. Tadfi'ah ni memanaskan anggota. Kita sama ada kita panaskan air ataupun kita panaskan anggota setelah daripada kita guna air. Faham tak lagi? Maksudnya kita guna air sejuk, lepas tu kita pergi tempat panas, tempat macam ada alat pemanah. Jadi hilanglah sejuk. Tak mampu belaka. Sama ada memanaskan air ataupun memanaskan anggota setelah daripada kita guna air. Kita tidak mampu belaka buat benda tu. Kalau tidak mampu memanaskan air tapi mampu memanaskan anggota setelah daripada kita guna air, tetap tidak boleh kita bertayamum. Mesti kena guna air. Okey, boleh faham? Ataupun memang kita tidak mampu untuk memanaskan anggota tapi kita mampu untuk memanaskan air. Gas ada. Kan gas tak ada. Boleh rebuh air. Tak ada masalah. Maka ketika tu boleh tak boleh kita bertayamum. Nampak kan? Tak boleh kita bertayamum. Jangan main. Musim sejuk, Allah sejuk sungguh. Ada kawan anak seorang tu. Ada kawan anak. Masa tu dia nak pergi mana tapi transit di Yaman. Rasa nak pergi belajar di Hadramaut ke nak pergi mana, anak lupa dah lebih tepat. Cuma anak ingat dia berhenti transit di Sana'a. Di Yaman. Masa tu musim sejuk. Dia orang muda. Lepas tu masa tu transit berapa malang dia royak. Malang tu mimpi basah. Lepas tu terpaksa kena mandi. Tak ada air sejuk. Tak ada air panas. Sejuk. Dia kata aku mandi tu rasa separuh nak mati ke. Sekali. Hari tu pula kita pergi jalan ke masa duduk Syria sekali negeri ni, ada pergi jalan di Qamishli. Qamishli ni satu negeri di Syria lah. Dia bersepadang dengan Turki, sepadang dengan Iraq. Pergi sana, waktu pergi perkampungan orang Kurdi duduk kampung tu lah. Lepas tu malang tu kita duduk dengan orang kan. Malang tu dia mimpi pula orang. Allah, orang muda. Mimpi kerek mimpi. Lepas tu nak mandi pergi surah. Dah surah mana ada pemanah. Musim sejuk pula. Allah, dia kata nak hati nak mati aku rasa. Tapi mandi juga. Sebenarnya kalau sekiranya takut memberi mudarat, tidak ada pemanas untuk memanaskan air, tidak ada pemanah untuk memanaskan anggota setelah daripada kita guna air, maka sebenarnya boleh bertayamum. Tayamum je lah. Baik.
Allahu Rabbi. Lepas daripada dia tayamum, katanya jawab bagi lau khafa tayammama, dia tayamum. Tapi kena ingat tayamum kerana sejuk, wajib kena i'adah balik sembahyang. Tayamum kerana sejuk, lepas tu kita sembahyang dengan tayamum tersebut, tetap kena i'adah balik sembahyang itu. Sebab tu dia kata wa a'ada, mesti dia kena i'adah balik. Baik. Katanya waman, adakah semua berlaku kesepakatan ulama mengatakan kena i'adah balik? Tidak. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak perlu i'adah semula, tapi mengikut apa yang disebut di dalam kitab Umdatus Salik, kena i'adah semula, kena ulang balik sembahyang. Katanya waman faqada ma'an wa turaban wajib an yusalli al-fardha wahdah. Okey, kita kata alat yang digunakan untuk berwudu adalah air. Okey. Tiba-tiba air tak ada, maka dia kena guna tanah. Secara kebetulan tanah pun tak ada juga. Air tak ada, tanah tak ada. Seorang tu duduk dalam penjara, nasallallahu salamata wal afiyah, ataupun duduk atas flight kapal terbang. Aku boleh faham. Atau dia kena kuarantin. Air tak ada, dah nak tubik pergi cari tanah. Nak cari mana tanah? Nak cari mana tanah kan? Allahu Rabbi, nasallallahu salamata wal afiyah. Allahumma afi mubtalana. Lepas daripada tu, benda yang perlu dia kena buat, wa man faqada ma'an wa turaban wajib an yusalli al-fardha wahdah. Wajib dia kena sembahyang fardu wahdahu, satunya fardu. Maksudnya tak payah sembahyang sunat, sembahyang fardu je. Sebab apa sembahyang fardu? Kerana menghormati waktu. Ini kita orang tua cakap benda, sembahyang hormat waktu. Maksud dia sembahyang hormat waktu. Jadi Allah Ta'ala khabar dalam Quran, aqimis salata liduluki syamsi. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang ketika gelincir matahari. Apabila masuk waktu sembahyang, mula sembahyang. Ada perintah kita sembahyang. Cuma sembahyang ada syarat-syarat dia. Apabila kita tidak mampu untuk melaksanakan syarat dia, adakah gugur kewajipan sembahyang? Tidak. Tetap wajib kena sembahyang. Sebab masuk waktu dia, mesti kena sembahyang. Hormatkan waktu sembahyang dengan diisikan ibadat sembahyang di dalamnya. Okey, boleh faham kan? Sembahyang tu sah tak? Sah sembahyang tu. Dapat pahala? Dapat pahala. Cuma benda. Wajib tak kena ulang balik? Situ ada perselisihan di kalangan ulama. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana melihat sembahyang yang dilakukan tanpa berwuduk dan tanpa tayamum penuh dengan kecacatan, maka perlu diulang semula. Okey je lah. Tu waman faqada ma'an wa turaban wajib an yusalli al-fardha wahdah wa yu'idu idza wajada al-ma. Dia kena i'adah balik sembahyang tersebut apabila dia ada air. Okey Mi, faham tak Mi? Ni dipanggil dia dalam istilah ulama fiqh dipanggil faqidut tahurain. Faqid, orang yang ketiadaan, tak ada. At-tahurain, dua alat pembersih. Air satu, yang keduanya benda tanah. Tak ada belaka, air tak ada, tanah tak ada. Maka orang yang tidak ada dua alat pembersih, tetap mesti dia kena sembahyang. Tak boleh dia mengabaikan sembahyang. Kerana ada tuntutan daripada syarak untuk kita mengerjakan sembahyang. Tetapi dengan syarat-syarat dia. Waktu yang dituntut oleh syarak. Tetapi ketika kita tidak mampu melakukan syarat dia, maka kita kena ingat, ia tidak akan gugur juga sama sekali kerana di sana ada ayat Quran, Allah Ta'ala khabar, fattaqullaha mastata'tum. Faham? Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sekadar mampu. Kata Rasulullah, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintah kepada kamu suatu perkara, maka kamu kena datangkan perkara tersebut sekadar mampu kamu. Jadi buat sekadar mampu. Jadi sekarang ni wuduk tidak mampu kerana tidak ada air. Tayamum tidak mampu kerana tidak ada tanah. Dah mampu tak kita melakukan ibadat sembahyang? Mampu, maka sembahyang. Orang yang faqidut tahurain tetap wajib kena sembahyang. Tapi tidak berlaku kesepakatan ulama fiqh. Ada pandangan ulama fiqh mengatakan tidak wajib disembahyang. Tidak wajib disembahyang. Cuma nanti jumpa air dia kena qada balik. Okey, ada pandangan gitu. Ada. Tapi itu bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i tetap wajib dia kena sembahyang.
Wajib dia kena sembahyang. Lepas tu, nanti lepas daripada ada air, kena ulang balik. Ada pandangan kata tak perlu ulang. Ada pandangan. Sebahagian daripada ulama' tak silap antaranya, ulama' mazhab Imam Syafi'i adalah Imam Muzani sendiri. Tak silap ingatlah Imam Muzani, Imam Ibnul Munzir, tak silap ingat. Dia kata tidak perlu ulang dah. Sama juga dalam mazhab Hanbali, tak silap ingat, tak perlu ulang dah. Tapi pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i kena ulang semula. Jadi, ulang semula hak tu yang lebih comel, lebih ihtiyat, supaya kita lebih berhati-hati dalam ibadat kita. Okey, habis. Katanya wa yu'idu idza wajada al-ma', dia kena ulang balik apabila didapati air. Awit turab, ataupun dia ada tanah. Kaki kalau ada tanah, dia kena ulang balik lah. Tanah untuk apa benda ni? Untuk dia tayamum. Cuma ke ni? Okey, kita sekarang ni asalnya air yang digunakan untuk kita berwudu ataupun mandi wajib. Orang yang tak ada air, tak ada tanah, dia kena sembahyang dalam keadaan lagu tu. Kerana ihtiraman lil waqt. Kerana untuk menghormati waktu. Okey je lah. Nanti ada air, dia kena ulang balik sembahyang. Dah, okey, kalau ada air, ulang balik. Dah, kalau tak ada air, tapi lepas tu ada tanah, adakah dia kena ulang balik sembahyang ataupun tidak? Okey, kata ulama' gini. Ulang balik ataupun tidak, kena tengok. Dia berada pada tempat mana? Kalau pada tempat yang kalau dia bertayamum pada tempat tersebut, gugur kefarduan sembahyang, maka dia boleh ulang balik sembahyang itu dengan tayamum tu. Boleh faham? Tapi kalau dia berada pada tempat yang tidak gugur kefarduan sembahyang dengan tayamum, maka dia tidak boleh ulang dengan tayamum. Mesti kena ulang dengan air juga. Boleh faham? Okey, soalan dia lagi. Tempat manakah yang gugur kefarduan sembahyang dengan tayamum, dan tempat mana hak yang tidak gugur kefarduan sembahyang dengan tayamum? Kata ulama, dalam mazhab Imam Syafi'i, kita bincang mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, orang yang bertayamum kerana tidak ada air pada tempat yang kebiasaan ada air, maka ia tidak menggugurkan kefarduan sembahyang. Dia sembahyang sah, boleh pahala. Cuma wajib dia kena ulang balik. Kalau dia bertayamum pada tempat yang kebiasaan tidak ada air, dia tayamum kerana tak ada air, memang pada tempat tu kebiasaan tak ada air, maka dia sembahyang dengan tayamum tersebut, sembahyang itu gugur kefarduannya. Maksudnya tidak perlu dia ulang balik. Jelas tak? Okey, sekarang ni orang ni air tak ada. Okey, tanah untuk dia bertayamum pun tak ada. Tak ada belaka, air tak ada, tanah tak ada. Masuk waktu sembahyang, wajib dia kena sembahyang. Lepas tu dia kena ulang balik apabila dia ada air. Okey, boleh faham? Ada air kat lagi, kena ulang balik. Jelas? Adakah wajib segera kena ulang? Tak. Kerana sembahyang tersebut dia tidak mampu untuk lakukan dengan sempurna kerana ada keuzuran. Okey, boleh faham? Tidak wajib dia segerakan ulang. Okey, baik. Sekarang ni kalau ada air, dia boleh ulang. Tapi kalau ada tanah, air tak ada, boleh tak dia nak ulang sembahyang tersebut? Kata ulama' kena tengok. Tempat tu kebiasaan ada air ke tak? Tempat tu kebiasaan tak ada air. Contoh orang bermusafir. Maka, dia boleh ulang dengan tayamum itu. Okey, jelas. Tapi kalau tempat tu kebiasaan ada air, contoh ketika duduk kapung, hadar. Fil hadar ni ketika duduk kapung. Sebab seorang tidak akan tinggal di suatu tempat melainkan di situ ada sumber air. Betul tak gitu? Sumber air. Kalau tak ada sumber air, macam mana nak hidup? Betul tak? Allah Ta'ala yang mengurniakan kepada kita kehidupan. Tetapi, asbabnya Allah Ta'ala jadikan supaya kita mengambil perkara tersebut. Betul tak gitu? Jadi, kalau kita bertayamum pada tempat yang kebiasaan ada air, maka ia tidak menggugurkan kefarduan sembahyang. Ni kalau kita tayamum kerana tak ada air lah. Kalau kerana sakit tu masalah lain. Jelas tak? Okey, habis. Tu hak yang dia nak khabar tu. Takut tak faham. Wa yu'idu idza wajadal ma' awit turab. Ataupun tanah. Haitsu pada tempat yusqitut tayammum al-i'adah. Pada tempat yang menggugur oleh tayamum akan pengulangan sembahyang.
Kalau tayamum tu menggugurkan akan i'adah sembahyang, maka tempat tersebut dia boleh menggunakan tayamum untuk ulang balik sembahyang tadi. Fala yu'idu, maka tidak boleh, tidak i'adah lah. Fala yu'idu ay fala yu'idu salah idza wajada turaban fil hadar, apabila dia dapati tanah pada ketika hadar. Hadar ni ketika duduk mana? Duduk di kapung. Hadar lawan dia safar. Safar ni berjalan, hadar ni di tempat dia lah. Jadi kalau dia, tempat dia ada tanah, tak perlu ulang lagi. Nanti apabila jumpa air, ada air baru ulang semula. Okay, habis. Seterusnya kata wa wajibatuhu sab'ah, dan wajib tayamum ada 7. Wajibat tayamum ada 7. Fardu tayamum ataupun perkara-perkara yang diwajibkan dalam tayamum ada 7. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Kerana tayamum adalah ganti daripada mandi, ganti daripada wudu, maka dia adalah ibadah. Maka setiap ibadah perlu kepada benda niat. Maka tayamum perlu kepada niat. Maka fayanwi, maka dia kena berniat lagu mana? Istibahata fardhis salah, mengharuskan fardu sembahyang. Masa ambil tanah, sapu muka dalam hati niat untuk mengharuskan sembahyang. Untuk mengharuskan sembahyang fardu. Mengharuskan fardu sembahyang. Mengharuskan sembahyang yang diwajibkan. Iza ambil tanah, sapu muka dah buat amda Zah. Nak sembahyang Zah ambil tanah, sapu muka nak amda. Dalam hati dia nak sembahyang. Nak sembahyang fardu. Betul tak? Nak sembahyang fardu tu maksudnya mengharuskan sembahyang. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Perbuatan kita dengan qasad untuk sembahyang fardu bermakna untuk mengharuskan sembahyang tersebut. Jelas tak? Awistibahata muftaqirin ila tayammum, ataupun niat untuk mengharuskan perkara yang perlu kepada tayamum. Sapu muka ni sebab dia nak mengharuskan benda yang perlu kepada tayamum. Tu panjang sikit. Yang penting hadir dalam hati perbuatan kita adalah untuk mengharuskan perkara yang perlu kepada tayamum, ataupun untuk mengharuskan sembahyang, fardu sembahyang. Okey, habis. Wala yakfi niyyatu raf'il hadath. Tidak memada niat mengangkat hadas. Wala yakfi niyyatu raf'il hadas. Adakah memada ketika kita bertayamum kita niat mengangkat hadas? Tidak. Kerana mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tayamum dia tidak mengangkat hadas. Faham? Tayamum dia tidak menghilangkan hadas. Sebab itulah apabila ada air kena guna air. Orang yang tayamum kerana tak ada air untuk mandi wajib. Apabila ada air, dia kena mandi wajib ke tak? Dia kena mandi wajib. Faham? Orang yang tayamum kerana ganti wudu sebab tak ada air. Apabila ada air, dia kena berwudu tak? Kena berwudu. Jelas tak? Jelas tak? Jadi bermakna tayamum dia tidak mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas, ada air pun tak perlu guna dah. Jelas tak? Jelas tak? Sebab itulah tak boleh niat mengangkat hadas. Ini pandangan majoriti ulama. Bahawasanya tayamum dia tidak mengangkat hadas. Baik. Cuma, ada cuma. Cuma, kalau dia niat, dia ambil tanah, sapu muka, saja aku mengangkat hadas. Dalam hati dia, saja aku mengangkat hadas. Yang dimaksud dengan hadas di sini, apa yang hadir dalam hati dia maksudnya, hadas perkara yang menghalang sembahyang. Saja aku mengangkat, maksudnya menghilangkan hadas, maksudnya menghilang perkara yang menghalang sembahyang. Maka kalau gitu maksud hadas yang hadir dalam hati dia, sah tak niat? Sah. Nampak tak lagi? Jadi bermakna perkataan ataupun niat saja aku mengangkat hadas tidak sah pada tayamum, bukan tidak sah secara mutlak. Bukan dia kembali kepada orang yang berniat. Apakah maksud hadas yang dia faham? Kalau yang dia faham hadas itu adalah penghalang untuk dia sembahyang, jadi bermakna dia berniat lagu mana? Saja aku menghilangkan penghalang sembahyang. Okey, boleh faham? Menghilangkan penghalang sembahyang sama tak dengan makna mengharuskan sembahyang? Sama. Betul tak gitu? Maka sah niat tersebut. Jelas tak? Okey, habis. Dan tidak memada juga wala fardhi tayammum. Wala yakfi niyyatu fardhi tayammum.
Tu wala fardi tayammum wa huruf ataf la taukid nafi, fardi ataf pada raf'il hadath. Wala yakfi niyyatu fardi tayammum, tidak memada niat fardu tayammum. Boleh tak saja aku bertayamum? Kan kita kan wuduk kan, saja aku berwuduk. Sah tak niat kita ni saja aku berwuduk ni? Sah kan? Tapi kalau niat saja aku bertayamum, sah ke tak? Okey, mazhab Imam Syafi'i tak sah. Sebab dia berarti molek. Sebab tayamum ni bukanlah maqsudun li dzati. Bukan maqsudun li dzati. Sebab tu tayamum akan hilang apabila ada air. Betul tak gitu? Maka tidak sah niat saja aku bertayamum. Jelas tak? Tetapi kita kena faham. Kita kena faham. Penggunaan tayamum dalam niat oleh orang kita. Ketika niat saja aku bertayamum, sebenarnya benda yang hadir dalam hati dia penggunaan tersebut adalah pengharuskan sembahyang. Maka kalau dia niat tayamum sekalipun tetap boleh dia ataupun sah niat dia. Sebab sekarang ni kita kena faham penggunaan lafaz tayamum. Kalau ana niat saja aku bertayamum, penggunaan saja aku bertayamum yang kita hadir dalam hati kita adalah untuk mengharuskan sembahyang. Betul tak gitu? Dalam hati kita tayamum ni nak haruskan sembahyang. Jadi kita faham penggunaan lagu tu hak yang hadir dalam hati kita, maka sah. Okey, boleh faham. Jelas tak orang? Tapi pada asal apa yang disebut dalam kitab fiqh begitu, tak sah. Tapi kita kena faham apa yang disebut di dalam kitab fiqh lain daripada apa hak yang kita guna. Faham? Faham tak lagi? Apa hak yang kita guna lain. Jadi apa yang kita guna kita kena bincang. Masuk dalam kategori mana? Jelas tak? Oh, masuk dalam kategori mana? Mengharuskan sembahyang. Ana ketika misalnya ana tayamum, aku bertayamum. Kita faham penggunaan bertayamum adalah untuk dia mengharuskan sembahyang. Itu hak yang hadir dalam hati kita ketika kita niat perkara tersebut. Betul tak gitu? Maka bermakna sah niat itu. Sah tayamum tersebut. Okey, jelas kan? Katanya fa in tayammama li fardin wajaba niyyatul fardiyah. Kalau dia tayamum untuk perkara fardu maka wajib niat kefarduan dia. Mesti kena niat. Kalau nak buat nak semayang fardu kena niat tayamum untuk semayang fardu. Adakah perlu kena tentukan semayang fardu dia? Tak. La ta'yinuhu. Tidak wajib menentukannya. Min zuhrin semayang fardu zuhur tak perlu. Au asrin ataupun asar tak perlu. Bal law nawa fardhu dhuhri istabaha bihi al-asra. Kalau sekiranya dia berniat fardu zuhur, harus dengannya akan sembahyang asar. Tak ada masalah. Niat fardu zuhur sebab ta'yin tidak diwajibkan. Kalau niat untuk sembahyang fardu zuhur, okey dia niat fardu, maka dia boleh sembahyang asar dengan tayamum tersebut. Okey, boleh faham tak? Tapi tayamum kan kena tayamum selepas daripada masuk waktu. Macam mana dia niat fardu zuhur, tiba-tiba sembahyang fardu asar? Jangan kita buat contoh lagu tu, kena buat contoh lain ya. Buat contoh mana? Dia ada 2 qada sembahyang. Baru tu. Kalau dia nak ambil tayamum untuk sembahyang fardu zuhur, tiba-tiba nak guna fardu asar kat lagi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tayamum mesti kena buat setelah daripada masuk waktu. Nak sembahyang asar dengan tayamum tersebut mesti kena masuk waktu asar dulu. Jelas tak? Kena buat contoh benda. Kena buat contoh orang ada qada sembahyang. Ada qada sembahyang zuhur, sembahyang asar. Dia pun tayamum, saja aku tayamum, saja aku mengharuskan sembahyang fardu zuhur. Tiba-tiba nak sembahyang asar, boleh ke tak? Boleh. Faham? Bal law nawa fardhu dhuhri istabaha bihi al-'asr. Walau nawa fardan wa naflan ubiha. Sekiranya dia niat fardu, niat sunat, diharuskan kedua-duanya. Ubiha, diharuskan keduanya. Boleh buat belaka sunat fardu. Au naflan au janazatan, ataupun dia niat sunat saja ataupun sembahyang jenazah saja. Awis salata, ataupun niat sembahyang saja aku mengharuskan sembahyang, dak kau buat sembahyang fardu, dak niat sembahyang sunat. Lam istabaha yastabihu. Lam yas benda tadi mana
Okey. Lam yastabihil farda. Tidak ataupun lam yastabihil fardu. Tidak harus ai bihi dengannya dengan tayamum tersebut oleh fardu. Istabaha yastabihu lam yastabih al fard. Tidak harus dengan tayamum tersebut oleh sembahyang fardu. Sembahyang fardu tidak harus. Kalau niat untuk sembahyang sunat ataupun niat untuk sembahyang jenazah ataupun niat untuk semata-mata sembahyang tanpa diqaidkan fardu ataupun sunat, maka hanya boleh buat sunat saja, tidak boleh buat fardu. Au fardan ataupun niat fardu sahaja, fadahun naflu munfarida, maka harus baginya melakukan sembahyang sunat secara tunggal. Sembahyang sunat tunggal. Sembahyang sunat tunggal contoh sembahyang sunat duha. Wa kadzan naflu qablahu, dan seperti itu juga sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang fardu. Wa ba'dahu, dan selepas daripada sembahyang fardu. Kita ada sembahyang sunat tunggal, ada sembahyang sunat kapit fardu. Tidak tunggal tu tak ada sakok dengan fardu. Faham lagi? Sembahyang sunat hak yang sakok dengan fardu, sembahyang sunat rawatib ada hak sebelum, ada hak yang selepas. Wa kadzan naflu qablahu qabla al-fardi wa ba'dahu wa ba'da al-fardi fil waqti, dalam waktunya, wa ba'dahu dan selepas wa ba'dahu wa ba'da al-waqti, dan selepas daripada waktunya. Baik, selepas daripada waktu fardu. Selepas daripada waktu fardu. Jadi dia boleh sembahyang sunat banyak mana dia nak sembahyang sunat sekalipun tidak menjadi masalah kalau dia qasad untuk melakukan fardu. Tapi nak buat fardu yang kedua mesti kena tayamum pula. Wa yajibu qarnuha bin naql wastidamatuha ila mashi syai'in min al-wajhi. Dan wajib kena sertakannya niat bin naqli dengan pindah. Masa kita nak pindah tanah tu, kita kena qasad dah untuk bertayamum. Jadi kita ambil tanah saat itu, kita niat dah untuk bertayamum. Niat bukan payah sangat. Cari tanah mana tanah nak tayamum, kita pun ambil tanah. Nak tayamum. Okey, ambil tanah. Tepuk tanah atas tangan dengan tangan untuk tayamum tu, ada niat dah nak tayamum. Ada niat dah tu. Batu wastidamatuha, dan mengekali niat ila mashi syai'in minal wajhi, kepada sehingga kepada sapu sedikit daripada muka. Jadi ambil tanah, akak sapu muka ni masih lagi kita sedar bahawasanya kita saat ni tu nak bertayamum ataupun nak mengharuskan sembahyang. Jadi benda ni sebenarnya benda yang cukup mudah. Cukup mudah sebab kita apabila kita buat sesuatu, setiap pergerakan kita sedar yang mana kita buat benda. Faham? Niat dah tu. Nampak kan? Mudah je ni. Al-thani wal-thalith, yang ketiga dan yang keempat, qasdut turabi wa naqluh. Qasak tanah dan pindahnya tanah. Kena qasak tanah. Sebab tayamum dengan makna qasak. Allah Ta'ala kata dalam Quran, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu, kalau jika sekiranya mu tidak dapat air, fatayammamu. Mana fatayammamu? Ai faqsudu, maka mu kena qasak benda sa'idan tayyiba, akan tanah yang bersih, yang suci. Jadi mu kena qasak. Tayamum dengan mana qasak? Sebab itulah kata ulama mesti kena qasak tanah. Sebab Allah Ta'ala kata lagu tu fatayammamu sa'ida. Mu kena qasak tanah. Okey, jelas tak? Mu kena qasak tanah. Wa naqluhu, dan pindah tanah. Dah warna tak ada qasak, warna tak ada pindah. Tengok. Falau kana ala wajhihi turab. Dan jika ada di atas mukanya tanah. Atas muka dia tanah. Famasaha bihi, maka dia sapu dengan tanah tersebut. Satu. Au alqathu rihu, ataupun tanah saat itu dibawa oleh angin. Dia asal alqat mencampur akan tanah oleh angin alaihi, di atas muka seseorang. Angin bawa pung sampai muka dia. Famasaha bihi, lepas tu dia sapu. Sapu tanah tersebut di muka dia, maka ketika tu lam yakfi, tidak memada. Kerana tidak ada qasak dan tidak ada pindah. Hak tak ada, tengok tanah ada di muka dia. Tanah ada di muka dia. Lepas tu dia pun sapu. Faham? Jadi di situ ada pindah ke tak? Tak ada pemindahan. Jelas kan? Maka tidak memada. Angin buat mari tanah. Sampai muka kita. Kita qasak tak tanah? Tak qasak tanah. Lepas tu kita sapu. Berlaku tak perpindahan? Perpindahan berlaku tak? Perpindahan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain, betul? Nampak kan? Tetapi ada qasak tak?
ada qasak. Memada ke tak? Tidak memada. Tu. Walau amara ghairahu. Kalau disuruh orang lain. Hatta yammamahu. Sehingga orang lain saat itu benda melakukan tayamum ke atasnya. Jadi disuruh orang lain untuk tayamumkan dia. Kerana aja tu hatta apa dia? Hatta apa tu? Ya mim ha. Dia baca kan dia bagi. Walau amara ghairahu hatta yammamahu. Warna jadi kelabu dah. Pakai spek kau ni. Jaza, sekiranya diperintah ataupun suruh orang lain untuk melakukan tayamum ke atasnya, maka hukum dia adalah harus. Wa in kana qadiran 'ala al-azhar, sekalipun dia mampu, ni mengikut pandangan al-azhar, pandangan yang lebih kuatlah. Dia sebenarnya istilah azhar banyak digunakan oleh Imam Nawawi. Dia Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, sebenarnya kitab Umdatus Salik adalah diambil daripada kitab Minhajul Talibin. Diambil daripada kitab Minhajul Talibin. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin banyak menggunakan istilah masyhur, al-azhar, as-sahih, al-asah. Baik. Katanya Ar-Rabi' wal Khamis, yang keempat dan yang kelima adalah mashu wajhihi, sapu mukanya, wa yadaihi, dan dua tangannya, ma'amir faqaihi, serta dua siku. Start daripada hujung jari sampai ke siku. Okey, ni pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, hak yang wajib sapu adalah dua pergelangan tangan saja. Maksudnya dua tangan hingga pergelangan. As-sadis, yang keenam adalah at-tertib. As-sabi', yang ketujuh, kauluhu, keadaan tayamum itu bidarbatain, dengan dua kali tepuk, ambil dua kali tanah. Darbatin lil wajhi, satu tepuk untuk muka, wa darbatin lil yadain, dan satu kali tepuk untuk dua tangan. Wa qila, dan kata qil, in amkana bidarbatin kafa, kalau sekiranya boleh dengan satu kali tepuk maka memadai. Contoh ka khirqatin wa nahwiya, seperti menggunakan perca kain, dan seumpamanya guna kain kan, sekali tepuk jelah kain. Maksudnya tak atas kain teguh tanah. Faham? Boleh ya, tak ada masalah. Kain besar kan. Ambil kain, tak atas tanah. Ambil kain tu. Hak ni sapu muka, hak ni sapu tangan. Ada sebahagian ulama kata memada. Tapi pandangan mu'tamad kata mesti dua kali tepuk. Baik. Sebab dia mesti dua kali tepuk sebab kerana ada di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darqutni, yang mana kata Nabi daripada Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqain. Tayammum adalah dua kali tepuk, satu tepuk untuk muka dan satu tepuk untuk dua tangan hingga kepada dua siku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni. Cuma sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis mauquf di atas Abdullah bin Umar, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya wala yajibu isaluhu batina sya'rin khafif, dan tidak wajib menyampaikan tanah ke bawah ataupun di dalam bahagian bawah, bahagian pangkal bulu hak yang nipis. Kalau air itu bulu nipis kena sampai bawah. Tanah sampai bawah tak? Tak. Oh, sampai bawah lagu tu kena bahan dengan gayung tu tanah. Buat macam air baru sampai bawah habis. Okey. Katanya wasunanuhu, dan sunat-sunat tayamum. Yang pertama at-tasmiyah, mengucap bismillah, wa taqdimu yaminihi, mendahulukan tangan kanannya, wa ala wajhi, dan bahagian atas mukanya ambil daripada atas ke bawah. Ni sunat.
Ambil daripada atas ke bawah. Baik. Wa fil yadi yad'u asabi'al yusra siwal ibham ala zuhuri asabi'il yumna siwal ibham. Okey, hari ni kita sambung mula pada minggu akan datang insya-Allah. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu sebab habis masa dah. Jadi malam ni sebenarnya kita nak jawab soalan. Tapi malam ni nak rehat, tak berhenti lagi daripada pagi tadi. Allahu Rabbi. Kena berhenti sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kalau sekiranya dia panjangkan umur, Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.